Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Razin kerana menyertai kelas kita. Okay, so bahan seperti yang awak lihat pada presentation, sharing screen. Bahan BM tu awak boleh dapatkan dalam grup. Okay, saya dah bagi dia punya reference tu. Okay, yang English saya bagi bahan baru, yang BM kita rujuk bahan yang lama. Okay, ya. Okay, Muhammad Azim, terima kasih. Selamat datang. Okay, so seperti yang kamu lihat, bahan telah saya tunjuk sekarang ni, bahan BM. Kita mulakan kelas kita dengan sesi BM dulu Okay, bahan English dokumen baru saya dapatkan daripada grup, saya dah share, saya dah upload. Okay, bahan BM sila rujuk pada bahan minggu-minggu sebelumnya. Bahan yang sama. Seperti kamu lihat, bahan yang sama tu, kita pernah buat ABC sebelum ni. Okay, okay. So hari ini adalah satu bahagian yang penting sebab kita nak ulang kaji balik tentang ayat aktif pasif. Okay. Ayat aktif pasif ni ramai pelajar kadang-kadang terkeliru sebab dia punya, saya tak kata siapa-siapa, tapi benda ni dia menjadi terlalu kerap keliru sehingga kan pelajar SPM yang tengah buat trial boleh salah benda ni. Yang dah lepas trial, saya uji minggu lepas bagi soalan ayat songsang. Dia buat ayat pasif. Jadi saya nak beritahu kamu dalam bahagian itu form 5 nak exam ni pun boleh masalah kata. Jadi jangan sombong belagak pasal ayat aktif pasif ke songsang ke, sebab bila lama you tak buat, kadang-kadang you confuse. Sebab apa? Dia tak faham asas tu. Dia tak faham apa itu sebenarnya, apa yang wujud dalam tata bahasa Melayu bila berkaitan dengan mengubah ayat. Saya bagi briefing sikit apa yang wujud dalam BM. Okay, kita cari muka surat kosong sikit. Nak sharing. Ada tak page kosong? Saya tak ada Macam tu saya... Okay. Saya ni lah, saya buka Word je. Tengok Okay. Sebentar. Okay. Window. Okay. Okay, ni saya share Word Okay. Sekarang kamu lihat betul-betul sebenarnya apa yang dikatakan. Okay, sebenarnya dalam tata bahasa kita buat kat sini tata bahasa yang berkaitan dengan ayat. Okay. So kita ada berapa sebenarnya tata bahasa berkaitan dengan ayat. So kita kena buat rujukan, ulang kaji dulu. Sebenarnya soalan yang boleh dikaitkan dengan tata bahasa ayat ni, sebenarnya ini adalah untuk menguji pelajar dari segi ni. Ini istilah dia tahu. Dalam tata bahasa, untuk SPM ni tulis ragam ayat. Kalau kamu buka buku rujukan tata bahasa PT3, saya ada, kalau saya nak mengajar form 5, saya nak ajar diorang tata bahasa, dalam korang form 3, korang tahun ni, korang pergi beli buku tata bahasa siap-siap. Sebab dalam form 4 dalam form 5, tak ada buku rujukan tata bahasa. Peringkat SPM tidak dijual buku rujukan tata bahasa. Saya tak pasti KSSM, tapi itu yang berlaku dalam KBSM. Jadi para pelajar ni diorang tak tahu nak rujuk kat mana. Jadi sebenarnya saya ambil balik buku PT3, saya tunjuk diorang. Jadi rupanya untuk makluman korang, tata bahasa untuk level form 5 adalah level untuk menguji korang punya kefahaman dan ke tahap daripada basic ke tahap advance. Okay, jadi nota-nota dia tak ada, dia hanya sekadar buku latihan. Kalau ada dijual pun dia bukan jual nota tata bahasa, kata nama, kata terbitan, tak ada. Dia terus jual
buku latihan. Tapi tak silap saya KSSM dia ada jual buku latihan, tapi dia ada selitkan sikit nota-nota ringkas. At least something lah. Jadi itu yang kamu buka. Tapi saya rasa level KSSM ni mungkin dah level advance. Esok nanti kalau kamu nak naik form 4, ada jual buku tata bahasa, beli. Jangan tunggu nak SPM, nanti tunggu nak beli. Okay. So ragam ayat. So ragam ayat ni ataupun dipanggil sebagai sintaksis. Ini istilah SPM, sintaksis. Okay. So apa benda sebenarnya ragam sintaksis ni? Okay. So tata bahasa banyak. Dia bina ayat, kita detect ayat, imbuhan, penjodoh bilangan, apa tu? Peribahasa, simpulan bahasa, dia banyak macam-macam. Sekarang dari segi bentuk ayat, dalam bentuk ayat, dikategorikan dalam sebagai ragam ayat atau sintaksis. Ini gelaran yang diberi oleh bahasa Malaysia dalam bahagian. Kejap tengah azan kita tunggu sekejap. Okey, para pelajar. So awak tengah lihat saya buat bahan ni kan? Okey. Okey.
Ini saya tengah buat summary Lalang tu dah masuk ni kan. Nanti saya akan share dokumen dalam grup korang. So benda ni korang pegang sampai SPM. So ini adalah basic segala-galanya tentang soalan yang tadi tu. Soalan yang tadi tu memang confirm akan keluar dalam level form 4, form 5 nanti. Bentuk yang sama, memang 5 soalan akan ditanya tentang ragam ayat. Ni ragam ayat ni kesemua ni Kita boleh tanya ayat. Saya tak boleh, awak tengok okey. So F yang kedua ni itulah okay. Ada
Okey, para pelajar. Hopefully apa yang saya type ni awak sambil baca Apa yang saya type tadi sambil baca. Kalau siapa yang ada yang tak faham, tolong tanya apa yang saya type tadi sekejap Okey, sebelum tu teruskan. Saya tengok baru 4 orang saja rekodkan apa tu? Nama rekod kehadiran nama dan juga nama sekolah. Siapa yang belum sila buat demikian Okey. Apa yang korang lihat kat sini Ini adalah ringkasan Kalau kata nak ulang kaji balik sini, ini pun boleh kata ringkasan nota. Okey, sebenarnya apa yang kalau kamu tahu kebarangkalian yang boleh keluar dalam korang punya soalan tata bahasa. Okey okey. Dalam tata bahasa korang memang biasanya akan keluar soalan nombor 2 ni ataupun nombor 3 ni untuk level peti 3 ataupun nombor 4 ataupun nombor 5. Okay, salah satu ni confirm akan keluar dekat soalan bahagian B. Soalan pertama. Okey, lepas tu soalan kedua dia akan keluar yang ni. Soalan yang tunggal majmuk cerakin gabungkan. Tapi saya tengok yang famous tunggal dengan majmuk lah. Yang mana biasanya dia suruh kamu gabungkan gabungkan. Maksudnya daripada ayat tunggal nak jadikan sebagai ayat majmuk. Okey. Tapi kenapa saya buat nota sebegini sebab ini nak menunjukkan korang macam mana dari situasi ayat tu dia boleh berkembang. Dia boleh berkembang, dia boleh dipelbagaikan soalan dia. Untuk makluman korang, ayat biasa ni dalam SPM boleh wujud tau. Soalan yang mana dibagi petikan tu dia boleh dia letak dalam petikan tu semua ayat tunggal. Jadi dia nak awak, katalah dia ada 6 ayat. Jadi dia nak awak jadi 3 ayat. Dia nak awak majmukkan. Jadi level tu akan berubah. Jadi kalau kamu baca dalam petikan-petikan tu, sama ada cerakinkan ke majmukkan, level ayat tu dipanggil sebagai ayat biasa. Di mana dalam ayat tu ada yang ada kata kerja, ada yang tiada kata kerja. Kamu kena faham. Jadi ayat biasa ni dalam BM, mana-mana ayat dalam BM kat dunia ni, memang basic ayat BM ada 2 frasa. Yang kita belajar selama ni FNF, ni FNFN, FNFK, FNFP, FNF. Ini adalah basic. Di sinilah bermulanya soalan-soalan ayat dicipta dalam pelbagai bentuk. Asalnya nombor 1. Dalam dialog ke apa benda contohnya satu lagi tinggal. Satu lagi level korang tak ada kot, tapi level SPM ada kot. Ini dipanggil sebagai apa ni? Korang tahu ni cakap cakap ajuk dan cakap pindah. Cakap ajuk dan cakap pindah dah bagi saya dah memang dah tinggi sebenarnya. Sebab dia panggil ayat ajuk ayat pindah ke cakap ajuk pindah. Kata ajuk kata pindah ayat lah. Cakap lah cakap ajuk ayat pindah. Saya lupa cakap ajuk ayat lah ayat ajuk sebagai ayat ayat ajuk dan ayat pindah. Ini the highest level lah. Jadi saya tak nak sentuh ayat pindah ni. Saya tak pasti dia boleh keluar tak tiga tak. Saya tak pasti So ini level KSSM. Saya pun tak pasti. Saya rasa macam tak kot. Lagi pun saya rasa korang pun kurang didedahkan dengan ayat ajuk dan ayat pindah ni. Saya rasa betul Ini ayat ajuk ni dalam bentuk dialog. Ayat pindah dia dalam bentuk ayat biasa. Ayat biasa. Ini dia panggil ayat biasa. Ini dalam bentuk ayat biasa. So dia level paling tinggi sebenarnya. So ayat biasa inilah dia. Dalam bentuk tunggal ada, dalam bentuk majmuk, dan biasanya korang boleh tengok yang tadilah yang korang dia letak 2-3 baris, korang kena letak kata hubung. Kejap. Sorry ada gangguan sikit. Biasalah anak-anak. Sambung. So jadi ayat ni akan berkembang. Dia akan analisis ayat ni. Yang korang tengok tunggal ke, majmuk ke, cerakin, gabung ke.
dia analisis lagi frasa ayat. Macam saya kata, ayat ada 2 frasa. So, dia pecahkan frasa tu. Korang kena identify. Okay. Ada orang kata nombor 3 dulu, ada orang kata nombor 2 dulu. Bagi saya sama je mana-mana. Sebab, kenapa boleh wujud 2 frasa ni? Sebab 2 frasa ni dipecahkan dalam bentuk ni. Subjek dan predikat. Frasa pertama, itulah subjek. Frasa kedua, itulah predikat. Jadi, siapa yang tak faham subjek predikat, pergi belajar frasa. Siapa yang tak faham frasa, pergi belajar predikat. Kamu akan lagi cepat tangkap. Kamu maksudnya buat perbandingan lah. Siapa yang tak faham frasa, bandingkan nota dia dengan saja predikat. Kita tengok latihan dia. Okay, kamu akan nampak nanti. Kenapa FK ya? Patutlah predikat dia mula dengan kata kerja. Okay. Tapi dalam tu kamu akan belajar nanti ada kata bantu, kata penguat, itu semua adalah istilah-istilah tambahan. Sudah dibeli. So sudah belum sebentar itu semua adalah kata-kata bantu. Kata bantu kamu tengok nota nanti. Okay. So saya tahu kadang-kadang belajar tajuk ayat ni macam bosan sikit. Tapi kamu kena ingat sebab bila keluar ayat biasa songsang apisah. Itu yang saya cuba patah balik pada perbincangan sebenar kita yang asal tadi. Okay, tadi saya dah cakap mula kelas tadi. Ramai tak ada kan. Okay. Sebenarnya dalam berlaku kekeliruan bila ada pelajar SPM yang dah trial hari tu, bila saya bagi latihan ayat biasa, ayat songsang, dia pergi buat subjek predikat. Kalau nak tahu ayat biasa, ayat songsang ni senang aja. Kamu terbalikkan dengan predikat subjek ni. Kamu terbalikkan frasa dia. Frasa yang kedua tu pergi ke depan. Tapi sebenarnya ayat biasa, ayat songsang ni, dia ada 9 cara nak ubah. Yang awak lihat saya buat ini cara pertama. Jadi 9 cara dia sebenarnya. Jadi saya tak naklah ajar benda ngarut. Dia ada 9 cara. Dan kesemua caranya diterima. Okay, diterima. Ini cara yang paling basic. Dan dia akan nampak pelik jawapan dia. Dia akan nampak pelik jawapan dia. Tapi itu disebabkan kepelikan itulah muncul cara kedua, cara ketiga supaya nampak ayat menjadi sedap. Jadi kalau kamu nampak perkataan, kamu tengok, lepas nokta kamu lihat pada satu hari, pada tu kata apa? Kata sendi nama. Bila kata sendi nama, itu apa? FNN. Maksudnya pada satu hari itu adalah sebenarnya ayat songsang. Tapi tak pelik. Sebab itu biasa. Kita dah biasa nampak. Sebab kalau ikut syarat hukum ayat sebenar, mesti bermula dengan subjek FN. Pada satu hari itu bukan frasa nama. Sebab perkataan pertama dia sendiri dah menunjukkan dia lah pada. Pada, di, ke, apa lagi? Pada, di, ke, dari, daripada, kepada, Okay. 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 So nampak tak? Jadi ini sebenarnya saya tunjuk realiti keseluruhan ayat dalam BN. Saya tak tahu lah, saya sebut nota ni tak dibuat kepada mana-mana pelajar kat ni. Tak tahulah cikgu buat ke tak, ada sekolah buat, saya tak pasti Tapi ini je sebenarnya yang korang belajar selama ni yang macam-macam ayat tu. Kenapa kita belajar kata nama? Kenapa kita belajar kata kerja, kata adjektif, kata ni, macam-macam kata kita belajar. Segala-galanya is all about ragam ayat. Kita akan jumpa dalam ragam ayat. Okay. Okay. So ayat biasa, ayat songsang. Itu saya rasa ini pun antara kekeliruan. Mungkin ada antara orang yang tak mahir lagi Kadang-kadang dia terkeliru dengan apa? Dengan ayat teologi. Jadi bagi saya nombor 2, nombor 3, nombor 4 memang berkait rapat. Jadi nombor 2, nombor 3, nombor 4 memang berkait rapat. Okay. Dan nombor 5 inilah sebenarnya yang saya buat nombor 1, nombor 2. Okay. Mungkin kalau ada yang tak faham, korang boleh tengok nanti. Sebab saya letak step ni. Kalau korang perasan nombor 2, bentuk 2 ni saya letak step ni. Ini step pertama, ini step kedua, ini step ketiga. Ini step keempat. Okay. Bukanlah step kedua ketiga, tapi yang ini kategori ni Ini okay. Ramai pelajar dia ingat bila ayat pasif je kita guna apa? Di oleh. Ayat pasif je boleh guna di oleh, tak semestinya. Dia hanya untuk kata-kata diri ketiga sahaja. Okey, jom saya cukuplah. Saya akan terus beri latihan, tak nak buang masa banyak.
Okay, jadi saya akan stop presenting tadi tu. Kita tengok soalan semua. Okay, jom kembali kepada soalan. Okay. Jom. Okay, Okay. By the way, kalau siapa yang rasa macam pening atau bosan dengan nota saya tadi tu, is okay. Tak apa. Korang stick kepada korang punya kefahaman tentang active passive. Okay, yang tadi saya nak beri gambaran kepada siapa yang dah lupa, siapa yang confused semua. Okay, jom kita tengok nombor 1 ni. Okay. Ayat active passive, saya kata tadi dia berbeza. Dia bukan macam subject predicat, dia bukan macam ayat biasa songsang. Dia bukan FNFK. Okay. Sebab ayat aktif, saya kata apa tadi? Ayat aktif adalah ayat yang confirm ada kata kerja. Tadi saya buat ayat biasa yang ada kata kerja adalah ayat aktif. Okay. So, kejap nak saya bising. Okay, so active passive. Kita kembali. Okay. So, para pelajar, korang pernah dengar tak kata kerja pasif, kata kerja aktif? Itu kalau saya sentuh betul lagi pening, mak. Sebab kalau korang perasan kenapa kata kerja ni dia ada transitif, tak transitif. Saya tak nak sembang benda tu. Tapi saya dah nak bagi gambaran kenapa benda-benda tu korang, kalau korang pernah belajar dulu. Sebab apa? Kata kerja dalam hidup kita ni, ada kata kerja yang kita buat. Kata kerja tu dia adalah perbuatan yang tidak berkaitan dengan apa-apa barang. Contohnya, saya tidur. Okay, so dia adalah satu perbuatan yang kita hanya beritahu semua orang faham. Tapi cuba saya buat, saya sepak. Dan itu orang tak faham. Sepak apa? Sebab ada perbuatan dia perlu diikuti dengan barang ataupun kita panggil objek, sesuatu benda atau objek. Itu dipanggil kata kerja yang dia tergantung, dia perlukan pasangan. So saya sepak bola, saya sepak dinding, saya sepak pintu, macam tu kan. Okay. Itu sebenarnya yang korang belajar dengar sebelum ni, transitif kan. Okay. Saya berenang, saya lari. Okay. Saya apa ni? Saya baca, kena ada buku. Berenang lari tak payah. Okay, nampak tak? Okay. So, sebenarnya perkataan-perkataan ini dia boleh dipasifkan. Perkataan-perkataan ini, kata kerja ni dia boleh dipasifkan. Okay. Di mana macam saya cakap tadi, kenapa pasif? Sebab apabila dia dibawa ke hadapan. Okay. Perkataan ini dia berubah kedudukannya. Kita akan lihat kejap lagi macam mana. Okay, jom. Okay, so dia tak ada kaitan dengan subjek predikat. Tolong buang benda tu. Benda ni tak ada kaitan dengan subjek predikat. Okay. So, bila kita sebut tentang active passive, dia adalah tentang apa? Kata kerja. So, terus pergi tengok kata kerja dia. Melakukan. Okay. Melakukan. Okay. Tadi saya ada cakap kata kerja ni dia ada kata bantulah, kata penguat lah. Ni. Ni. Dia perkataan yang wujud sebelum kata kerja. Pernah, akan, sudah, belum, sedang, masih. Okay. Okay, perkataan yang sebenarnya perkataan tu dia tak ada maksud tu sendiri. Perkataan tu dia perlu diletakkan kata lain baru ada maksud. Macam sedang. Sedang apa? Mesti tak faham kan sedang. Sedang ni mana ada maksud? Masih. Masih mana ada maksud? Dia mesti masih apa? Baru orang faham kan? Okay, itu dipanggil sebagai kata bantu. Okay? Okay, so perkataan ini kita kena belajar untuk sesuaikan dalam ayat pasif. Kita kena belajar sekarang. Okay, kamu tengok saya cuba. Okay. Ada tak yang dah buat jawapan? Siapa nak try buat jawapan? Cuba share sekejap. Kalau ada. Siapa nak try buat jawapan ni? Yang satu ni. Okay. Saya tunjuk sini Dalam step saya tadi, saya kata apa? Okay, mula-mula kita letak objek.
Kalau misalnya objek. Objek ni ialah benda yang ada kaitan dengan kata kerja kita. Bila kita kata kerja tu mesti adalah sepak apa, kan? Angkat apa, tarik apa, kan? So itu objek. So objek tu bawa ke depan. Kalau kamu lihat depan sekarang ni, kat depan ni bukan objek, kat depan ni lah manusia, murid-murid. Ataupun biasa kat depan lah subjek lah. Objek ni sebenarnya di dalam predikat. Di dalam predikat. Jadi kalau kamu nak faham, predikat ni bermula di sini. Ini predikat kita. Yang dalam kurungan so predikat kita. So objek kita adalah selepas kata kerja. So ini kata kerja kita. So mana objek kita? Ni. Saya buat macam ni. Saya buat warna lain lah. Saya buat warna lain. Nak kamu nampak warna kuning. So ini objek kita. Saya buat dalam kotak warna kuning tu, saya buat sampai katak je. Kenapa saya tak habiskan sampai makmal biologi? Sebab di dalam makmal biologi tu, dia tak ada kaitan dengan melakukan. Itu adalah lokasi ayat tu. Biasanya ini dipanggil sebagai pelengkap. So basically sebenarnya, siapakah predikat? Ini kena faham sebenarnya. Siapakah predikat? Predikat ni ialah kalau untuk ayat aktif pasif, kata kerja lah kan. So, siapakah predikat? Kata kerja. Kita tambah dengan objek. Kita tambah dengan pelengkap. Macam mana nak kenal pelengkap? Biasa pelengkap, dia ada kata hubung. Dia ada kata sendi. Untuk, demi, supaya, agar. Kalau kata sendi, di, pada, daripada, kepada, apa lagi? Di, ke, di, ke, pada, daripada, pada, dari, itu semua adalah pelengkap. Dia ada kata hubung, dia ada kata sendi. Sebelah sini nampak kata sendi dia. Tu. Buka balik warna. Tu di. So yang itu tak perlu bawa ke hadapan. Ada tak yang dah cuba bagi jawapan? Tak ada Tak ada, siapa nak cuba? Tak apa. So kamu nampak saya dah bracket warna kuning tu. So pembedahan terhadap seekor katak. So itu yang kita bawa ke depan. So pembedahan terhadap seekor katak. Memandangkan siapa yang buat ni? Murid-murid aliran sains. So ini adalah kata ganti diri ketiga. Dia bukan nombor satu. Nombor satu saya, aku, Batik, beta, hamba, saya dan awak, kami, kita. So itu bila melibatkan diri sendiri. Walaupun ada orang lain, tapi diri sendiri tu terlibat juga. So dia akan jadi kata ganti diri nombor satu. So iaitu tak boleh guna di oleh. Apa dia di oleh? So saya sambung. Kamu nampak macam mana saya letak kata sedang tu? Saya kekalkan sedang tu. Saya kekalkan kedudukan dia. Seolah-olah murid-murid aliran sains tu saya keluarkan, saya letak belakang dulu. Jadi yang pembedahan tarikh aset katak tu saya letak. Saya gantikan kedudukan murid-murid aliran sains tu. Saya bawa bracket kuning, saya letak dekat sebelum sedang. Jadi saya kekalkan sedang tu macam tu. Sedang. Dilakukan oleh. Jadi saya letak kat sini pensel. Saya letak warna hijau kat sini kalau kamu tahu di oleh. Inilah syarat yang harus dipenuhi. Di oleh. Inilah yang bukti kalau kita nampak. Bila kita nampak kata kerja melakukan, tadi saya kata apa? Dia mesti di oleh. Kita kena buang imbuhan sebelumnya, gantikan dengan di oleh, dilakukan. Itu syarat dia. Lepas tu kalau korang nampak ada di oleh, korang kena tahu itu adalah ayat pasif. Dalam bahasa Inggeris
Ayat pasif ni kamu tahu apa maksud dia? Past participle. Dia bukan past tense. Dia past participle. Dia berlaku dalam keadaan sekarang tapi ada di. Sekarang, apa sedang ni? Apa dah sedang ni? Dalam ayat ni ada kamu nampak semalam, dalam ayat nombor 1 ni, ada nampak pada minggu lepas ada. Okay, 2 hari lepas ada. So nampak, tapi ada di oleh. Kalau bahasa Inggeris, dilakukan oleh ni, kalau saya translate, dia akan jadi apa tau? Ni, dia akan jadi macam ni. Apa? Okay, dia akan jadi ni. Okay, kalau melakukan, do. Kalau past tense, did. Kalau past participle, done. By. Dia takkan jadi did, sebab did past tense. Sebab ayat ni bukan past tense. So, dia akan jadi past participle, done. Kalau eat, ate, eaten. Give, gave, given. Tapi tak semua ayat jadi guna and. Apa tak sebenarnya korang kena faham ni. Saya ajar tu Iman terus. Okay, supaya korang kuasai benda ni. Ingat sampai SPM terus. Okay. So, pembedahan tanda saya kata sedang dilakukan oleh. Okay, tadi saya kata apa? Bracket kuning saya tukar. So, apa tak? Melakukan tu sekarang lepas tu dah kosong. Sebab pembedahan saya buat ke depan. Barulah saya gantikan dengan subjek yang sebelum sedang tu. Tengok apa perkataan sebelum sedang? Sedang. Sebelum dia apa? Murid-murid aliran sains. So, sedang dilakukan oleh murid aliran sains. Okay. Patutnya aliran sains, dia bukannya nama subjek. So, dia huruf kecil. Dia bukan dalam mata pelajaran. Kalau nama mata pelajaran, kena huruf besar. Okay, aliran sains. Okay. Barulah kita letak pelengkap dia di dalam. Yang silapnya kebanyakan para pelajar, dia bawa semua pembedahan terhadap saya kata di dalam biologi, dia bawa semua. So, bila orang bawa semua, confirm salah. Ini kelemahan terbesar. Okay.
Putus tadi, terputus. Minta maaf okey. Okey. Hari ni lama pula kita punya kelas BM dah 9.45 dah. Tak apa. 9 suku dah. Kita habis pukul 10 kan. Tak apa, saya cuba masuk English by 9:30. Ya. Okey. Sorry, biasalah anak-anak bising. Okey. So, pemudahan terhadap aksi kotak sudah dilakukan oleh murid-murid dan sains di dalam, okey, habis dah. Di dalam makmal biologi. Okey. Okay, kali ni saya akan buat jawapan tanpa cakap. Awak tengok, awak cuba fahamkan. Ya. Okey, cuba fahamkan Abang Fajar. Okey. Saya rasa ayat nombor 2 ni lebih ringkas berbanding nombor 1. So, cuba analisis beza ayat pelengkap kat nombor 1 dengan ayat pelengkap nombor 2. Nombor 1 ayat pelengkap dia di dalam makmalologi. Nombor 2 tentang kesalahan bahasa tu. So, Cikgu Hamidah di sini. Okey. Uh, okay. Sedang mengajar, sedang diajar oleh. Okey. So, murid-murid. Hmm. Okay, sambung. Cikgu. Boleh saya tahu cikgu share screen ke? Apa dia? Tak dengar apa dia? Oh. Oh ni apa? Line tak okey, kejap ya. Okey cikgu. Okey, thank you. Patutlah. Dia lost ni tadi. Okey, dah. Patutlah hamba saya pasal. Okey, tunggu dia. Oh, nampak. Okey, kamu tengok dulu tengok dulu apa yang saya sedang buat tu. Nanti lepas kelas saya akan kongsikan bahan yang dah beredit ni supaya kamu boleh buat rujukan. Namun kamu nak screenshot pun boleh juga. Okey.
Okey, siapa nak cuba nombor 3? Okey. Lepas ni kita masuk English. Okey, lepas ni masuk English. Okey. Jadi saya tak type habis ayat pelengkap tu. Saya biarkan dekat belakang. Okey. Sebab kamu telah sama lah kan. Kerana ada tetamu yang akan datang pada hujung minggu ini. Okey. Kamu perasan sini Saya pernah katakan tadi kan. Ayat pelengkap dia mesti ada kata seni nama atau kata hubung. Ini pada kan. Tapi kerana ni ada kata hubung tak? So jangan confuse. Okey. Kalau boleh biar ambil yang pertama. Ya. Okay. Okay, so itu sekarang inilah untuk kita punya saya rasa ni senang ni. Kita buat terus lah ni, lagi sikit ni. Ni senang ni. Gabungkan ayat tunggal ayat semuk ni. Ibu pandai tu sedang makan buluh dengan penuh selera. Anak-anak pandai tidak mahu jamah makanan. Okey. Okey. Siapa nak cuba nak teka? Apa jawapan? Nombor 1 tu apa macam mana nak gabungkan dia? Siapa nak bagi jawapan? Kerana, tetapi, sedangkan, namun, walaupun. Okay. Walhal. Macam mana tu? Ibu panda itu sedang makan buluh dengan penuh bersera. Tetapi, anak-anak panda tidak mahu menjamah makanan. Walaupun anak-anak panda. Sedangkan, anak-anak panda. Kerana, namun, mana satu kan? Macam betul. Tetapi, berarti saya try tetapi. Jadi nak try tak? Saya pun confuse ni, serius. Saya confuse ni. Boleh tahan kan soalan ni kan? Okay, tak apa. Okay, saya pun nak cuba tetapi. Tetapi ni, apa maksud tetapi? Tetapi ni, dia menunjukkan satu perbandingan yang mana ayat sebelum tetapi adalah positif, manakala ayat selepas tetapi adalah negatif. Ataupun sebaliknya. Tetapi adalah satu kata hubung yang menunjukkan perbandingan. Alif tinggi, tetapi adiknya rendah. Itu nampak, tinggi rendah, perbandingan. Perbandingan yang berbeza. Itu kita masuk tetapi. Adakah ini sesuai? Tak boleh. Nanti kita tengok skema jawapan. Okay. So kita guna tetapi lah So dari segi struktur ayat tidak ada yang berubah sebab dia hanya menyambung sahaja. Okay, kita biarkan tetapi itu. Okay, seterusnya kita pergi nombor 2. Mahani berusaha bersungguh-sungguh
Ini apa ni? Sehingga, lalu, okey, ataupun dan, mana tu ni? Memahami berusaha bersungguh-sungguh. Cuba. Balik ni. Senyap je. Try lah. Hentam je. Benda ni memang kena hentam, try and error. Dia belajar. Sehingga. Sehingga. Sehingga dan lalu. Okay, saya rasa beberapa jawapan mungkin sesuai. Sehingga berjaya mencapai impiannya. Okay, lalu berjaya. Okay. Dan berjaya. Okay, tak apa. Kita ikut cadangan jawapan kawan kita sehingga. Okay, mungkin betul Okay. Okay. Nombor 3, Ali tidak pernah pulang kampung. 10 tahun Ali tinggal di Australia. Susah tak dia apa lah? Ali tak pernah pulang kampung. Kerana? Ya kerana. Walaupun. Ui, boleh tahan soalan ni. Saya pun confuse ni. Ali tidak pernah pulang ke kampung. Itu arahan apa? Kampung aja lah kan. So, kenalah mana-mana ayat kata hubung. Memang kata hubung ada ayat. Kata hubung dan kata sendi adalah memang fungsi untuk menggabungkan. Kata hubung, kata sendi. Saya rasa kat sini sebab dia ayat dia 10 tahun itu tergantung walaupun 10 tahun ada tinggal di Australia. Kerana saya rasa kerana besar tak? Walaupun boleh tak? Walaupun macam kurang. Okay. Ali tidak pernah pulang kampung kerana 10 tahun Ali. Kerana 10 tahun dia, kat sini, saya perasan tadi saya baru perasan. Nombor 2 ni, Mahani ni kita kena tukar jadi sehingga dia. Sehingga dia. Okay. Kamu kena buat macam tu tau. Kamu tak boleh salin balik apa tu? Okay. Sehingga dia. Itu Pak Denda yang garis tu. Okay, yang ni Ali tidak pernah pulang ke kampung. Okay. Walaupun 10 tahun dia tinggal di Australia. Bukan walaupun, kerana saya rasa. Saya nak cubalah kerana 10 tahun. Okay, satu lagi dia. Kerana 10 tahun dia tinggal di Australia. Okay, saya rasa macam kerana macam tak betul. Saya cuba je. Okay, nombor 4. Murid yang nakal itu, kita dapat berlaku pengulangan. So tahu pengulangan tu kita hapuskan. Murid yang nakal itu akan dihukum oleh guru disiplin. Kerana tidak menyiapkan kerja sekolah. Oh bukan. Sebab bukan kerana. Kalau kerana dia dah dihukum. Tapi kat sini akan dihukum. Okay. Tapi boleh juga. Ataupun murid yang nakal itu akan dihukum oleh guru disiplin jika tidak menyiapkan kerja sekolah. Boleh juga. Tak apa saya nak cuba jika. Tengok macam mana. Ini cadangan saya. Kalau kamu ada cadangan lain, beritahu. Okay. Adakah letak dia jika dia tidak menyiapkan kerja sekolah itu? Jika dia tidak menyiapkan. Saya rasa kena letak. Sebab kita nak gantikan murid nakal itu. Dia ulang jika dia. Kita akan tengok. Ini semua percubaan. Kalau salah, kita akan kaji kenapa salah nanti. So, jom kita tengok skema jawapan. Saya buka skema jawapan. Ini English, ni dia. Okay, ini tadi
Saya zoom kejap. Okey, ni dia. Okey, ni tadi skema jawapan untuk ayat pasif tadi So, kamu boleh Google. Google lah, kamu boleh buat bandingan tadi jawapan saya tadi. Oh, alamak. Okey, nampak Saya rasa skema jawapan yang saya bincang kamu ayat tipis tadi semua betul Okey, betul. So, yang B ni. Ibu beruang panda itu sedang itulah. Makan bulu dengan apa? Manakala. Nampak tak kita salah kat sini? Manakala. See? Meanwhile. Yeah, dalam bahasa Inggeris meanwhile. Seorang tengah makan, seorang lagi tak segera makan. Yes. So, kat sini salah. Nampak So, saya pun boleh salah. So, kat sini manakala yang betul? Ini betul. Yang ni tukar warna merah. Tukar warna merah. So, ini biar kita nampak yang betul yang masalah. Supaya kita belajar lepas ni. Kita belajar? So, memang ini part of proses. Memang kamu akan buat kesilapan. Okay. Ini lah nama dia belajar kan. Okay. Mana dia belajar betul semua. Okay. Mana belajar? So, sekarang kamu nampak ayat tengah yang majmuk, tolong jangan pandang rendah. Nampak macam senang sekali mak salah. Okay. Okay. Nombor 2. Kita nombor 2 je. Okay. Mahani berusaha bersungguh-sungguh supaya. Okay. So, cuba kita bandingkan kat sini. Adakah kalau kita tak ada supaya berjaya. So, dia tak perlu ada. Tak perlu ada. Okay. Sehingga supaya berjaya mencapai. Okay. Mahani berusaha bersungguh. Mahani berjaya mencapai. Sehingga berjaya mencapai. Okay. Sepatutlah saya nampak dia tak perlu sebab dah adanya. Okay so tak perlu dia. Okay. Bagi saya sebenarnya sehingga boleh. Tak ada masalah. Supaya berjaya mencapai. Sehingga berjaya. Saya rasa sehingga betul Letak supaya boleh. Letak sehingga boleh. Saya rasa letak lalu pun boleh. Saya rasa letak dan pun boleh. Dari segi konteks ada masalah kat sini. Betul so kita letak jawapan skema kat sini. Tak apa, kita letak sini Dia kata supaya Okay. So tanda betul Okay. Okay. So nombor 3. Nombor 3 nombor 3. Apa skema jawapan nombor 3 ni? Okay. Ali tidak pernah pulang ke kampung semenjak. Guys, semenjak adalah kata hubung. Betul, saya setuju. Semenjak adalah kata hubung yang menunjukkan masa. Setelah, sebelum, selepas, sementara, sehingga, semenjak, sejak. Itulah kata hubung yang menunjukkan masa. Saya cuai. Saya berjuai dalam bab ni, betul. Sebenarnya memang semenjak. So okay, tengok tak ada tak dia. Semenjak okay, tak perlu dia memang tak perlu kat situ. Okay. So tak perlu dia kat sini. Okay. So kita letak jawapan yang sebenar dia semenjak. Okay. Siapa yang rasa jawapan semenjak ada tadi bagus awak dapat detect Saya pun tak perasan. Okay. Okay, semenjak. Okay, last kita tengok Saya dah berapa dah saya salah ni? Nombor 1 saya salah. Nombor 3 saya salah. 2 dah salah dah. Okay. Last jawapan. Murid yang nakal itu akan dihukum berdisiplin sekiranya. So, bila sekiranya jika betul lah. Okay. So, jika betul, okay, dia tak perlu ada. Dia tak perlu ada. So, kalau kamu tak dia, ada dia tak? Sekiranya, okay, tak perlu dia. Yes. Okay. Okay. So, letak kat sini sekiranya. Okay, dah. So, kita boleh masuk English lah, jom. Okay, sekiranya. Ini betul juga. Okay, that's all. Untuk BM, kita buat sejam ada di BM Okay. Jom, okay, saya save sekejap sini dokumen ni.
Sambung. Okay, so kita buat English pula. Jom. Okay, para pelajar. Students, please refer to the document that already uploaded in your respective groups. Okay, tolong refer grup korang masing-masing. Saya dah upload bahan ni. Okay, last week kita ada sentuh yang ni. Okay, mungkin ada yang tak ingat. Okay, last week kita sentuh yang ni. Ni. Celebration you enjoy. Ini adalah instrumen contoh PT3. Ini government yang sediakan soalan ni. Okay, kita ada letak step dia kat mana apa semua kan Okay kan. Okay, last week kita ada sentuh benda ni. Okay, tak apa. Saya kalau boleh saya tak nak sentuh yang ni. Saya kalau boleh nak ambil daripada buku latihan. Okay, first sebab buku latihan ada skema jawapan. Yang tadi tak ada skema jawapan. Okay. So, jom kita tengok sini. Okay. And I really impressed, coincidentally that I never planned to choose this set of question because of the content. Saya tak plan pun nak pilih set kertas ni, kertas ramalan berapa ni. Ini set 2, okay, set 2 ni because of the types of the question, bentuk soalan tu sendiri. Saya kebetulan je bila saya baca, wow, students, this is almost similar, not okay, quite similar to SPM level. Tapi not too lah, tak terlalu similar lah. Because of, I can see there are more than one question mark. Saya boleh nampak lebih daripada satu tanda soal. Okay, first, okay, what activities would you like to have? Dia tanya kita. Lepas tu dia suruh kita cadangkan. Okay, beberapa yang lain. Lepas tu dia tanya kita, mana student lebih suka? Yang ini ke atau yang ni? So biasanya yang soalan terakhir itu yang biasa kita jumpa dalam level PT3. So students, this is a very good exercise for you to orang panggil apa? To expose yourself, okay, to have experience, okay. In case your exam in your final exam in coming February, some school ada soalan akhir peperiksaan akhir tahun bulan 2 sebab nak tentukan kedudukan masa form 4 kan. So let's say your coming exam in February, okay, your teacher will provide this kind of question. Tak adalah korang terkejut. Nampak mana tahu kan. Okay. Okay, baca dulu. Jom kita baca sekejap. Okay, read the email. So, please notify. Ini bukan short message. Dah terang-terang nampak ada to, from. Ini ada email Okay. Cikgu tau. Ini cikgu tau. Cikgu. Ini bukan member korang So, jangan buat lawak. Tak kena tempat kat sini Okay. So, bagi saya dalam bahasa Inggeris tak nampak dalam bahasa Inggeris kita we will not see apa kita panggil obvious difference tak nampak perbezaan terlalu ketara bila kita reply seorang guru ataupun kawan. Dalam BM mungkin nampak. Dalam BM mungkin nampak. So kena berhati-hati guna bahasa dalam BM. Tapi English ni biasanya reply dia dengan cikgu dia guna ayat standard, dengan kawan pun sama. So you don't have to worry about the degree of kita panggil apa tahap ayat macam nak respect ke apa ke, tak perlulah buat biasa je. Okay. So hello Adrian. So nanti korang reply Miss Sarah Miss Sarah. So nama dia Miss Sarah Okay.
Sekejap ya. Okay, let's continue. Okay, so Miss Hara, your teacher is an advisor of the English Society. Okay, so ini adalah persatuan kelab bahasa Inggeris lah, kelab bahasa Inggeris. Okay, so hello here, okay, our society. So society ni bukan masyarakat, society ni persatuan. Okay, persatuan kalau kelab lah, CLUB, kalau persatuan society. Okay. So our society has to organize some activities, okay, for English month. Faham Okay. What activity would you like to have? Okay, so first awak kena beritahu aktiviti tu banyak. Sebab activities kat sini ada S. Tahu? Okay. Would you like to have? Apa aktiviti-aktiviti yang kamu nak? Yang kamu nak adakan, would you like to have. To have ni maksudnya nak organize lah. Itu maksudnya. Okay. Boleh tak kamu cadangkan beberapa pertandingan? As well ni, bila kata as well ni, maksudnya juga. So maksudnya, dia tanya ada tak beberapa aktiviti yang kamu nak adakan? Lepas tu, boleh tak kamu cadangkan juga, okay, tambah sikit beberapa pertandingan. So maksudnya aktiviti. Pertandingan. So kamu dah kena jawab 2 soalan sekarang ni, yang berbeza. Sebab ada as well. Juga. Maksudnya juga tu tambahan lah. Okay, selain pada aktiviti, tambahan ada pertandingan pula. Tu kena faham macam tu. Okay? Next. Yang mana satukah which? Okay, jadi saya kau faham. Each of you already understand. So, which one is better? Singing or public speaking? Yeah. Okay. So, kat sini okay. Let me know what you think. Okay. Bagi tahu saya apa yang kamu rasa, apa pendapat kamu. Okay. So kat sini, okay, I can see about 80 words. Memandangkan the question tu ada 3. So basically kalau kamu tengok berdasarkan perbincangan saya dulu, saya fokus kepada reason kan. Okay. Okay, kita kena provide reason and explanation. Tapi kat sini saya rasa, adakah perlu untuk semua benda? Is it necessary? Not really. Bukan semua benda yang kita kena provide reason. Not everything we should explain. Okay, sebab takut nanti panjang sangat. Okay,
Takut banyak sangat. Okay. Students, how about saya share dengan korang skema jawapan. Korang tengok. Sebelum ni saya buat dengan dorang ni, saya tak share dengan dorang skema jawapan tau. Okay. This time saya nak share. Manakah ini benda yang agak baru ya kan? Benda ni BM. Okay. This one agak baru. Jom, apa kata kita tengok skema jawapan? Macam mana bentuk ni? Apa cadangan penulis buku ni bila ada keluar soalan macam ni? What are their answer scheme suggestion? Skema jawapan cadangan mereka. From there we will learn something. So that we could take some of the tips for our own version answer lah. Kan? So, saya buka skema dia. English. Okay. Ini model which set. Saya rasa ni, sorry, ni bahan lama, sebab ni bahan lain. So, ini set 2 rasakan dekat ni. Bukan. Okay, wait. Sini set 2 tapi lain Guys, I think I got different answer. This is the old one, not this one. Oh, saya kena cari balik lah. Tak ada pula skema jawapan dia.
Sepatutnya ada kan. Saya set 2 kan. Bahan 4. Bahan 4 set 2 lah. Set 2. Set 1. Oh, ketah model ketah. Itu dah lain lah. Dia set ketah model. Okey ni ha. So dia detect sebagai ketah model PT3-1. Sedangkan kat situ tu set 2. Okay, this one. Okay, ni Miss Sarah Okay, this one guys. Betul lah. Ni. Dia Miss Sarah. Okay, the committee suggests during school assembly general knowledge quiz in English. Point 2, okay. So saya nampak kat sini dia ada bagi. Okay, dia ada bagi explanation. No. This is the suggestion, not explanation. So, first suggestion, general knowledge quiz. Baru satu. Okay. Tapi dia beritahu dekat school assembly. So, ini dia punya explanation dia. Tapi dia tak bagi reason. Dia beritahu location dia kat mana. Okay lah, not bad lah. So, maksudnya activity tu di mana? Okay, ketika apa? So, dia ada beritahu situ. So, this is the first activity. General knowledge quiz in English. Okay, so where ataupun when during school assembly. So maksudnya kalau during ni when lah, okay. So spelling bee when during English lesson. Okay, ini number 2. Spelling bee ni ejaan lah. Okay, okay, activity ejaan lah. Complete the proverb. So ini nombor 2 ni, nombor 3 ni, complete the proverb. Okay, so ada 3 lah sini. Proverb ni adalah peribahasa. Proverb dengan idiom peribahasa. So complete the proverb, spelling bee. So ketika subjek bahasa Inggeris ada 2 aktiviti. Okay, next. Okay, dah sekarang okay. Sekarang dah ada 3 suggestion, 3 activities. Now competition pula. Kalau kita tengok soalan tadi, where is the question? Okay, kita tengok soalan tadi balik. Dia tanya, what activities would you like to have? So activities. So dia suggest 3 aktiviti. Bila? Okay, ataupun dia punya detail aktiviti. Bukan detail lah. Dia tak boleh detail pun. Dia boleh tahu dia punya okay, sorry. Continue. So, kat sini, dekat situ dia tanya when during. So, bila lah. So, itu explanation dia. Okay, continue. Gangguan sikit ni. Okay. Tak ada jawapan dia. Okay, this one. Oh, ni this one. Okay. So, competitions. Kat sini kalau tengok soalan. You refer back to the question.
Okay. Can you suggest some competitions? Some, So at least 2 lah kan. Sekurang-kurangnya 2 kan. So if you look at the question, at the answer scheme, so the first essay writing competition. So this is the first competition. Okay. So bila? After school activities. Lepas tu dia beritahu sekali lagi. Another one, no. So essay writing competition is okay, considered as after school activities lah, betul. Okay, lepas tu inter-class debate. Number 2, dia bagi banyak so, boleh tahan Lepas tu number 3, drama. So, ini sebab ada competition tau. Okay, tapi kat sini dia kata activities. So, I'm not sure. Dia kata activities. Okay, adakah ini adalah competition? Not really. Okay, tapi kenapa after school activities dia buat dalam jawapan dengan competition juga? Saya pun tak pasti. Tapi ini adalah point 3. Oh, okay. Saya rasa no. Essay writing tu no. Adakah after school activities? Saya pun ni pun nak kena guess, nak kena teka ni. After school activities. Aktiviti selepas sekolah. Okay, debat antara kelas, drama. Okay, debate, interclass debates. Okay, that just consider this is the activities only, but I would like to focus on short story telling competition. So we can see this is the second competition. Poetry recitation, the third competition. Okay, and also treasure hunt. This is the fourth competition. Okay, banyak cadangkan And basically dia tak diterangkan pun competition ni untuk apa, kenapa, dekat mana. At least yang tadi yang untuk aktiviti ada juga lah kan, during school assembly, during English lesson. Tapi this one tak ada pun. So inter-class debate ni saya rasa ni adalah competition. Okay, saya rasa ni adalah competition. Debate biasanya adalah pertandingan tapi not really juga. Okay, apa maksud so this one saya not really understand. Okay, tapi drama also could be activities, presentation, sekadar persembahan ataupun could be competition. Okay, so apa maksud after school activity? I think because of the training is involved after school period. Yalah, debat antara kelas ni nak berlatih debat di luar waktu kelas, di luar waktu sekolah kan. Sama lah macam drama. Okay, ataupun kita panggil play, drama, play ataupun lakonan, teater acting kan. So drama memang dia punya the training surely will be done after school period kan, selepas tempoh waktu sekolah. So that's why this is just another version of suggestion. Okay, and I think after school activities so it could be, okay, this one it can be competition. Okay, interclass ni debate ni adalah competition. Drama ni boleh jadi dua. Competition boleh, activity pun boleh. Okay, saya pun tak pasti sebenarnya apa tujuan jawapan ni Okay, but I can see there is some there is no at all introduction. Okay, but there is a conclusion. Ada penutup. In my opinion, so dia jadikan soalan terakhir sebagai penutup. Not bad. Macam tu sahaja. Dia tak ada bagi reason pun. See? Nampak guys? Tak adalah susah mana pun sebenarnya. Okay. Okay. Okay, nampak So bagi saya honestly okay, walaupun ini saya buat, so from my overview, my point of view, nota yang saya buat ni it looks like apa kita panggil exaggerate. Okay, it's quite too exaggerate lah, macam berlebih lah, macam melampau lah Sedangkan dalam skema Jepun tak ada nak nipu semua pun. Not really Okay, tapi saya pernah cakap benda ni adalah salah satu. Bukan nak kata tulis semua benda pun.
Okay. Salah satu. In case you don't have any idea what to write. Jadi benda ni penting lah. Okay. So, kita boleh nampak kat sini. Okay. It looks like easy ya. Nampak macam senang dia bagi jawapan. Tapi sebab dia dah tahu apakah aktiviti-aktiviti yang sesuai ketika kita panggil apa tu, dia panggil apa ni? Kat sini dia panggil apa tu, organize ya. So English month. Okay. Bulan bahasa Inggeris. So biasa bulan bahasa Inggeris apa aktiviti-aktiviti yang biasa dijalankan. So if we familiar, if we know a lot of things about the issue, so it is easier for us to list down everything. Kalau tak tahu tu yang masalah. Tak ada idea kan. So who knows what will happen during your exam. Tak ada siapa tahu. So that's okay, better you stand by with this one. Korang kena stand by dengan saya. Okay, the list of suggestion. Maksudnya the list of reason and explanation. Okay. Okay, so straightforward. Point 1, point 2, point 3, point 4. Okay. We could see there are only 3 question mark. Dalam soalan hanya ada 3 sahaja tanda soal. Tapi point sampai 4. Okay. Itu pun point sampai 4 tu memanglah sebab dia punya activity dan juga competition dia pecah pada beberapa points. And the last question mark ni dia letak dekat conclusion. Okay, students, this kind of answer is another exposure to you, another experience for you guys. Salah satu bentuk pendedahan untuk korang. So from overall overview, it's not really difficult. It's not really a challenge. And I think this is really advantage so for you guys to overhaul the whole answer, the whole marks. Overhaul lah untuk overcome ataupun empower the marking allocation. Maksudnya bagi saya kalau 20 markah kat sini korang boleh tapau lah. Macam tu kan. Okay, to overcome this 20 marks not really issues. Kalau korang boleh senaraikan semua because the 80 words is not really border, it's not too much. Tak terlalu banyak Okay students, dah pukul 10 lah kejapnya. Okay, so the next one kita boleh nampak kat sini part 2 went to Cameron Highland. So what is the question there? So family tree. So the suggestion answer just now we could see the answer scheme suggests Cameron Highland. So it could be anything. So this will be our next week discussion. Okay, yang ini yang akan jadi isu sekarang I mean that next week we will need some paragraphing, sentencing, explanation, reasoning, everything. Okay, we will list down based on each of them. Okay, so we will rearrange. Okay, kita akan buat semua tu next week. Okay, that's all. I think enough for today's class. Hope you guys enjoy and get all the benefits and inputs. Also the information. Hopefully those will be useful for you guys for your preparation for your coming exam or also for your SPM later. Okay, that's all itu saja. Terima kasih para pelajar. I think we should end the class right now. Terima kasih semua. So kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, salam satu Malaysia, bye.